Ada yang datang dalam rupa yang elok, sempurna seperti seorang manusia, dan juga ada yang datang merupakan yang ngeri dan menakutkan. Kadang-kadang itu cukup dengan package bau-bauan. Kalau bau harum tu boleh gagah lagi, tapi kalau datang dengan bau-bau yang bangkai dan tanah selut kotor tu, memang kembang gempis jugalah hidung ini untuk menahan baunya. Berbalik pada cerita aku tadi, cerita ini adalah secepis dari berbagai pengalaman yang aku lalui bila mana aku bertemu makhluk halus ini. Bagi aku, ini antara paling aku akan ingat dan antara paling ngeri yang pernah aku hadapi. Tetapi terpulang pada penilaian pembaca. Ceritanya begini. Kira-kira 10 ke 11 tahun dahulu semasa aku di bangku sekolah, antara aktiviti wajib seorang pelajar adalah aktiviti berkhemah. Dan dalam aktiviti itu, antara tugas wajib ialah gembara malam. Masa itu, setiap pelajar akan dilepaskan seorang demi seorang ke dalam hutan dan kami diarahkan untuk mencari sendiri jalan pulang ke kamp. Sebelum itu, mata kami ditutupkan dengan kain dan kami dipantau oleh jurulatih jauh ke dalam hutan dan ditinggalkan di dalam hutan. Hanya selepas 15 minit barulah kami dibenarkan untuk membuka kain penutup. Berbekalkan lampu suluh berserta peta, kami harus mencari jalan sendiri. Wisil dibekalkan sebagai kecemasan sekiranya kami sesat. Kami boleh meniup wisil itu untuk bantuan. Lokasi aku ditempatkan di pinggir sebatang sungai di satu kawasan berbanding yang agak tinggi dari gigi air, kira-kira 5 ke 6 meter tingginya. Gelap malam tanpa bulan dan bintang membuatkan aku sedikit seram. Sejuk memikirkan di manakah lokasi aku ditempatkan. Semuanya kelihatan begitu asing sambil aku berjalan dan menyuluh kegelapan hutan. Spontan aku lihat sosok tubuh di dalam sungai aneh. Kerana sekali imbas seperti seorang manusia yang berdiri kaku di tengah sungai, tetapi langsung tidak kelihatan wajah walaupun ku halakan lampu suluh di tubuhnya. Aku hanya menegakkan, mungkin disebabkan pekat malam, sebab itulah wajah tidak terlihat. Entah bagaimana terpancur dari mulut aku kata-kata yang kurang begini bunyinya. Abang, kenapa duduk dekat sungai tu malam-malam ni? Tak sejuk ke? Tak payahlah nak takutkan saya. Saya tak heranlah kalau abang nak usik-usik saya. Tiba-tiba bulu romaku dengan sendiri meremang dan dapat aku rasakan seperti ada hembusan angin sejuk menerap ke tubuh aku. Serentak aku dapat meneka itu bukan manusia. Dalam keadaan itu, secara tiba-tiba manusia itu membesar menjadi seakan-akan gergasi berdiri menghadap aku. Setinggi tebing tempat aku berdiri, tinggi lagi lembaga itu dari tebing itu. Allah! Terpancur dari mulut aku. Aku cuba mencari kekuatan dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Aku ketahui dan aku terus berkata kepada makhluk itu, "Demi Allah, pergilah engkau dari sini, jangan ganggu aku." Aku berlindung dengan kekuatan Allah dalam keadaan menggigil dan gemetar, mengharapkan semuanya akan berakhir. Tetapi makhluk itu sedikit pun tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihatkan
tubuh dan wajahnya kepada aku. Tubuhnya secara tiba-tiba terlihat seperti bulu-bulu besar dan tebal, dan wajahnya menampakkan biji mata merah saga, dan dari mulutnya terlihat gigi taring sebesar gading gajah yang melengkung, dan dari mulutnya darah merah segar meleleh turun berserta bunyi hanyir, seakan hanyir darah dan bangkai meliputi tempat itu. Menggigil kaki aku, terasa lemah dan hampir jatuh. Perlahan-lahan aku cuba mencari kekuatan. Lantas aku tunduk sujud dan berdoa kepada Allah agar dipermudahkan serta diberi kekuatan kepada aku. Dalam keadaan menggigil, aku cuba sedaya upaya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sambil aku berteriak kepada makhluk itu. Tidak aku takut kepada engkau, melainkan Allah juga yang aku takuti. Jika Allah berkehendak sesuatu, engkau berdiri pun tidak mampu menahannya. Lebih baik engkau pergi dari sini, jangan ganggu aku. Perlahan-lahan tubuh lembaga itu mengecil sedikit demi sedikit sehingga akhirnya menjadi seperti berbola api dan terus dia terbang hilang dalam kegelapan. Disusuli dengan helaian ketawa panjang, bau hanyir darah itu pun perlahan-lahan menghilang. Spontan aku terduduk. Air mata aku sedikit menitik memikirkan bagaimana jika makhluk itu tidak mahu pergi dan bertindak melawan aku. Bolehkah aku melawannya tadi, berbekalkan sebotol air mineral yang aku bawa bersama? Segera aku mengambil wuduk dan menggunakan kain penutup muka tadi. Terus aku menunaikan solat hajat, memohon perlindungan Allah, memandangkan aku masih perlu mencari jalan pulang ke kamp. Terfikir aku, jika perkara sama terjadi atau jika pandangan aku ditutup hingga aku tersesat di dalam hutan. Alhamdulillah, aku berjaya sampai ke kamp dan rupa-rupanya akulah peserta terakhir. Masa aku sampai, kelihatan jurulatih sudah pun berkumpul memikirkan apa yang harus dilakukan kerana jarak masa antara aku dengan peserta sebelum hampir jam 2 jam dan jam pada waktu masa itu hampir jam 3 pagi. Jurulatih bertanya apa yang dah terjadi dan aku hanya mengatakan aku tersalah jalan, membuatkan aku hampir menempuh jalan jauh untuk kembali ke kamp. Hinggalah ke hari terakhir semasa semua pelajar di dalam bas dan berjalan pulang ke sekolah, barulah aku cerita hal yang sebenar. Terkejut semua peserta dan jurulatih mendengarnya.